Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak didik cikgu sekalian? Cikgu harap anak-anak berada dalam keadaan sehat walafiat di sisi keluarga tercinta. Kita bertemu lagi cikgu Natasha yang akan mengajar mata pelajaran sejarah untuk anak-anak didik tahun 4. Anak-anak, hari ini merupakan hari Selasa bersamaan 23 Februari 2021, modul pembelajaran PDPR 2.0 kita yang ketiga. Hari ini kita akan mulakan kelas sejarah kita pada jam 11 pagi sehingga 12 tengah hari. Tajuk dan tema pembelajaran kita hari ini, mari belajar sejarah dan masih lagi dalam unit yang pertama iaitu mengenali sejarah. Kita terus lihat pada standard kandungan pembelajaran sejarah kita hari ini. 1.1 iaitu pengertian dan kemahiran ilmu sejarah. Tetapi pada standard pembelajaran kita pada hari ini, kita dah lanjutkan lagi. Kita punya silibus pembelajaran kita iaitu 1.1.4 yang membawa untuk kita belajar berkaitan membezakan konsep ruang dan masa dalam sejarah. Yang kedua, 1.1.5 kita akan menghuraikan sebab dan akibat dalam sesuatu peristiwa sejarah yang berlaku. Ini merupakan kandungan asas pembelajaran kita hari ini. Seterusnya, kandungan tambahan yang anak-anak akan belajar pada hari ini iaitu menjelaskan kepentingan meraihkan sesuatu peristiwa sejarah negara dan menghuraikan kepentingan memelihara sumber sejarah untuk generasi yang akan datang. Okey anak-anak, kita lihat objektif pembelajaran kita hari ini. Ada 3 yang cikgu sediakan. Cikgu nak anak-anak di rumah dapat mengenali konsep urutan masa yang kita kenali, yang kita sebut perkataan baru untuk anak-anak belajar hari ini iaitu kronologi. Anak-anak, sejarah jangan sesekali kita lupakan ia adalah kronologi. Bermaksud sesuatu perkara itu berlaku dengan urutan masa. Dia tak ada orang kata main lompat-lompat masa. Tak ada. Dia ikut satu. Okey. Cikgu bagi contoh lagi. Apa yang dikatakan dengan kronologi yang kata urutan masa. Contoh anak-anak daripada darjah 1 naik darjah 2, darjah 3, darjah 4. Dia tak ada awak daripada darjah 1, nak darjah 4 lah. Apa sebab turun darjah 2 lah. Tak boleh. Dia sebab dia ada urutan masa yang kita kenali, kronologi. Okey, objektif pembelajaran yang kedua ingin anak-anak dapat mengecam pembahagian konsep masa iaitu ada 3. Okey, ada dekad, abad dan alaf. Okey. Yang ketiga, anak-anak akan mengetahui sebab dan akibat dalam sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Anak-anak, hari ini hari Selasa, 23 Februari. Semalam, Isnin, 22 Februari merupakan sejarah anak-anak hari ini. Iaitu benda yang dah berlaku. Contoh semalam adalah hari ulang tahun hari jadi anak-anak. Ia adalah satu peristiwa sambutan hari lahir anak-anak. Okey, apa sebab buat sambutan itu? Itu adalah mengingati tarikh lahir kelahiran anak. Okey, apa akibat dia? Kesan dia anak-anak dapat memperingati saat anak-anak dilahirkan, tarikh anak-anak dilahirkan. Itu adalah menyatakan suatu peristiwa yang telah berlaku. Okey anak-anak, kita tengok kriteria kejayaan. Okey, di sini anak-anak jelas ada nampak satu gambar iaitu yang cikgu gelarkan dia adalah chip roti. Bukan cikgu nak buat resepi roti ke masakan hari ni. Okey, anak-anak pernah tak lihat benda ini? Okey. Ni kalau bila anak-anak beli roti, anak-anak akan nampak benda ni yang diikat dengan roti. Betul? Ini yang cikgu gelarkan adalah cip roti. Okey anak-anak, hari ini kita belajar berkaitan tentang ini juga iaitu urutan masa. Di sini ada harga dan ada masa. Biasa kita tahu ni ada expired, tarikh. Tarikh-tarikh ini yang kita akan belajar. Cikgu ingin anak-anak buat koleksi. Yang seperti cikgu bertunjuk ke anak-anak. Okey. Ini antara koleksi yang cikgu dapat kumpulkan cip-cip roti. Untuk apa buat koleksi ni? Ada sebab. Okey, iaitu cikgu ingin anak-anak menyusun cip-cip roti mengikut urutan masa. Iaitu pada cip roti ini ada hari, ada bulan dan ada tahun secara kronologi. Iaitu anak-anak kena dapatkan 5 cip roti yang berlainan hari, berlainan bulan dan berlainan tahun untuk anak-anak susun ikut urutan masa daripada dahulu sehingga kini. Okey?
Boleh? Okey. Seterusnya yang kedua, murid dapat mencatat maksud kronologi, maksud dekad, maksud abad, maksud alaf dengan tepat. Ini kita akan rujuk pada buku teks sejarah tahun 4. Okey. Seterusnya yang ketiga, murid dapat berkongsi cerita berkaitan sebab ataupun akibat sesuatu peristiwa yang telah berlaku, yang telah dialami. Tak kisahlah apa-apa. Kat sini cikgu bagi contoh peristiwa sambutan Hari Kemerdekaan Negara. Okey, anak-anak dah lalui sambutan kemerdekaan di peringkat sekolah kita pada setiap tahun. Okay, daripada anak-anak pada tahun 1, tahun 2, kecuali pada tahun 3 itu tahun lepas, kita tidak dapat mengadakan sambutan bulan kemerdekaan secara besar-besaran di sekolah disebabkan suasana COVID dan PKP. Okey anak-anak, kita teruskan lagi. Panduan untuk ibu bapa PDPR sejarah kita pada hari ini, ibu bapa boleh buka terus rujuk buku teks sejarah tahun 4. Okey, seperti biasa ini buku teks anak-anak. Okey, subtajuk kita hari ini adalah ruang dan masa. Anak-anak terus buka muka surat 10. Okey, iaitu muka surat 10 ini ruang dan masa. Okey, seterusnya. Okey, merujuk buku teks tahun 4 juga, subtajuk kita adalah sebab dan akibat. Okey, pada muka surat 11 dan 12. Okey, ini pada muka surat 10 dan ini adalah muka surat 11. Sebab dan akibat sesuatu dalam peristiwa sejarah. Okey, seterusnya. Panduan untuk ibu bapa juga, murid diminta membuat latihan dalam modul pembelajaran yang telah disediakan. Ada modul yang telah cikgu saya, ada beberapa sedikit latih to be untuk pembelajaran kita pada hari ini. Dan seterusnya murid-murid diminta menulis nota berkaitan tentang kronologi, dekad, abad dan alaf. Okey. Seterusnya, kita lihat di sini, nota ringkas. Di sini cikgu ada sediakan juga link di mana anak-anak boleh type link tersebut. Okey, di handphone ataupun di laptop melalui klip video YouTube mengenai tajuk pembelajaran kita hari ini. Okey. Okey, kita boleh klik kat sini, cikgu telah sediakan. Kita boleh tengok kat sini. Okey. Sejarah tahun 4 unit 1 mengenali sejarah. Okey. Kita boleh lihat sama-sama. Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid tahun 4. Jadi untuk unit 1 mengenali sejarah, kita sambung dengan konsep ruang dan masa dalam sejarah dan sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Jadi cikgu mahukan merujuk buku teks muka surat 10 hingga 12. Okey anak-anak, lihat di sini ya. Baik, kita mulakan dengan konsep ruang dan masa. Apa itu konsep ruang dan masa? Jadi mari bersama-sama cikgu kita fahamkan sama-sama tentang konsep ruang dan masa. Sejarawan menggunakan urutan masa untuk mengkaji sejarah. Urutan masa dikenali sebagai kronologi. Ini penting untuk murid-murid hafal ataupun murid-murid ingat. Kronologi ini ialah urutan masa. Jadi selepas ni kalau kita jumpa perkataan kronologi, itu ialah urutan masa. Jadi untuk sejarah konsep masa dibahagikan kepada dua atau boleh diukur kepada dua, iaitu kita menggunakan dekad, abad dan alaf ataupun menggunakan ataupun dilihat mengikut zaman, iaitu zaman sebelum Masihi dan zaman Masihi. Okey, mari kita lihat dulu apa itu zaman sebelum Masihi. Okey, anak-anak boleh terus melihat video yang telah cikgu sediakan ini dalam link pembelajaran yang ada pada modul pembelajaran kita. Okey, kita terus lanjutkan pembelajaran kita anak-anak. Ini adalah contoh buku teks pada muka surat 10 dan ini buku teks pada muka 11 dan 12. Okey anak-anak, latihan yang anak-anak akan lakukan pada hari ini iaitu latihan dalam modul pembelajaran sejarah tahun 4. Okey, menyusun cip-cip roti pada buku nota sejarah. Okey, ini buku nota sejarah seperti mana yang anak-anak telah cikgu kembalikan buku nota-nota sejarah ini. Okey, anak-anak terus buka buku nota ini dan perlu susun. Dapatkan 5 lah, cikgu harapkan 5. Tak dapat lakukan hari ini, tak apa. Kita lakukan pada bila asalkan anak-anak dah cukup ada 5 cip roti. Okey, menyusun mengikut pada hari, bulan dan tahun. Kat sini 17 Mac 2020, 3 Oktober 2020, 27 Januari 2021, 3 Januari 2021, 4 Februari 2021. Ini contoh. Okey, cikgu tak kata susunan cikgu ni betul. Ini adalah contoh. Di sini ada berlaku beberapa kesilapan dalam susunan secara kronologi.
Okey, so anak-anak dapat mengecam kat sini so anak-anak tahu mana kesilapan tersebut. Okey, cikgu nak anak-anak sediakan sendiri. Okey, chip-chip roti ini sebanyak mana mungkin. Sekiranya kita dah berada di sekolah, kebiasaannya cikgu akan sediakan chip roti ini untuk anak-anak murid cikgu. InsyaAllah kita akan bertemu di sesi bersemuka di sekolah nanti. Okey, seterusnya kita lihat pada modul pembelajaran kita hari ini. Okey, yang pertama, konsep masa. Di sini cikgu ingat anak-anak lengkapkan. Ini dekad, abad, alaf, sebelum Masihi dan selepas Masihi, iaitu Masihi sekarang. Okey, terus rujuk buku teks anak-anak pada muka surat 10. Di ruang sini nampak? Okey, so anak-anak boleh buka. Di sini anak-anak tengok. Dekad. Apa dimaksudkan dengan dekad? Okey, dekad. Tempoh selama 10 tahun. Cukup 10 tahun kita panggil satu dekad. Tambah cukup 10 tahun, 2 dekad. Sekarang kita dah berapa dekad? Okay, kita dah tahu 2021. Okey anak-anak, seterusnya. Abad. Abad bermaksud abad tempoh selama 100 tahun. Cukup 100 tahun, kita panggil satu abad. Cukup 100 tahun, kita panggil satu abad. Sekarang kita dah abad 21. So, anak-anak boleh darabkanlah 21 darab 100 tahun. Dah berapa tahun dah? Kan? So, kat sini anak-anak dah nampak. Okay? So, seterusnya. Alaf. Apa yang anak-anak faham tentang alaf? Kita dah berapa alaf? Alaf tempoh selama 1000 tahun. 1000 tahun, cukup satu alaf. Cukup 1000 tahun, 2 alaf. Sekarang kita dah berapa alaf? Kita dah 2021, dah berapa alaf tak anak-anak? Okey. Seterusnya kita boleh lihat sebelum Masihi dan selepas Masihi. Tadi kan dalam YouTube, link YouTube telah menerangkan orang kata konsep masa ni terbagi pada dua. Ada dekad, abad, alaf dan lagi satu sebelum Masihi dan selepas Masihi iaitu semasa Masihi. Okey, anak-anak boleh terus rujuk di sini. Iaitu sebelum Masihi bermaksud singkatan SM bermaksud zaman sebelum kelahiran Nabi Isa. Masihi iaitu dia punya ni adalah M bermaksud zaman selepas kelahiran Nabi Isa. Okey. Seterusnya kita lihat modul pembelajaran kita yang kedua. Okey, yang kedua ni yang telah anak-anak miliki. Cikgu ada keciciran iaitu berkaitan tentang pilihan jawapan iaitu di sini. So, cikgu harap anak-anak dapat mencatat terus pilihan jawapan ini pada modul ataupun nota anak-anak untuk anak dapatkan jawapan ini. Okey anak-anak, kita lihat satu persatu. Isi tempat kosong. Okey, cikgu besarkan sikit. Isi tempat kosong dengan pilihan, dengan jawapan yang betul berkaitan dengan konsep ruang dan konsep masa. Pertama, ruang sejarah yang luas memerlukan sejarawan menjalankan apa? Okey, iaitu menjalankan penyelidikan. Okey. Yang kedua, apa saya ada terbalik kotak cikgu ni awak tengok lah. Okey. Okey, tak kisah. Okey, kita tengok yang kedua. Memudahkan kita memahami apa? Apa yang memudahkan kita memahami? Bila kita ada konsep masa, konsep ruang, dia akan memudahkan kita memahami sesuatu peristiwa sejarah yang boleh anak-anak letakkan pada jawapan nombor 2 yang telah berlaku. Yang ketiga, sesuatu peristiwa sejarah itu dia akan melibatkan 1, 2 dan 3. Dia akan melibatkan 3 bidang iaitu bidang politik, bidang ekonomi dan bidang sosial. Okey anak-anak, ini adalah pilihan jawapan yang perlu anak-anak catat dan tulis di ruang modul pembelajaran anak-anak. Okey anak-anak, ini sahaja sesi pembelajaran kita untuk minggu ini dan cikgu harap untuk tugasan berkaitan tentang chip-chip roti ini anak-anak perlu kumpulkan dahulu sebanyak 5 yang berlainan hari, berlainan bulan dan tahun. Mungkin dah tahun semasa kan, berlainan tahun. Kalau bulan tahun sama tak apa. Yang penting berlainan hari supaya kita dapat susun mengikut urutan masa iaitu kronologi. Okey, insya-Allah pada sesi bersemuka sekolah kita pada minggu yang akan datang, cikgu akan sediakan chip-chip roti ini bagi siapa anak murid yang tidak dapat menyediakan. Okey, cikgu harap anak-anak dapat menyelesaikan tugasan modul PDPR sejarah kita pada minggu ini dengan baik, ceria dan bersemangat. Sekian, terima kasih. Kita berjumpa lagi anak-anak.